Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kami akan memandangkan kajian berkaitan dengan ChatGPT bagi subjek UTC 1012 Penghayatan Etika dan Peradaban. Tajuk yang kami buat adalah melibatkan lingkungan tahap sosioekonomi, sejarah dan biografi mempengaruhi daya pemikiran dan tingkah laku masyarakat. Seterusnya, pengenalan. Tahap lingkungan sosioekonomi, sejarah dan biografi sebenarnya memberikan satu pendekatan dalam pembentukan masyarakat. Penguasaan masyarakat terhadap aspek ini menjadikan faktor dalam mewujudkan daya pemikiran dan tingkah laku yang rasional. Ini menjadikan kesan terhadap aspek berikut mewujudkan corak perubahan terhadap persepsi masyarakat yang menjadi kebarangkalian dalam melihat sama ada kebergantungan mereka terhadap aspek ini dapat membolehkan masyarakat tersebut mengadaptasikan dalam kehidupan seharian yang mana ia membawa kepada perilaku dan pemikiran dalam sesebuah masyarakat setempat. Ini membawa kepada sudut pandangan berbeza yang mana ia membawa perubahan dan mencerminkan etika dan peradaban dalam sesebuah masyarakat. Seterusnya kita pergi kepada objektif tugasan. Yang pertama adalah menganalisis berkaitan di antara daya pemikiran dan tingkah laku, mensandarkan tahap sosioekonomi, sejarah dan biografi masyarakat. Yang kedua pula adalah menyatakan kesan sosioekonomi, sejarah dan biografi terhadap persepsi masyarakat. Okey, seterusnya. Tema pertama adalah sosioekonomi. Antara persoalan yang kami dapat wujudkan adalah yang pertama, adakah sosioekonomi mempunyai peranan dalam pembentukan daya pemikiran dan tingkah laku masyarakat? Yang kedua adalah, adakah jurang sosioekonomi masyarakat membawa perbezaan dalam daya pemikiran dan tingkah laku? Dan yang ketiga pula adalah, apakah yang akan berlaku sekiranya tahap sosioekonomi dalam tingkah laku seseorang individu itu berubah-ubah? Seterusnya. Analisis pertama. Menurut jawapan ChatGPT, sosioekonomi memainkan peranan yang penting bagi membentuk daya pemikiran dan tingkah laku masyarakat. Hal ini merujuk kepada hubungan antara aspek sosial dan ekonomi dalam satu masyarakat. Kita lihat pula kepada jawapan ChatGPT. Ya, sosioekonomi itu memainkan peranan yang besar dalam membentuk daya pemikiran dan tingkah laku masyarakat. Ini kerana faktor-faktor ekonomi dan sosial seperti pendapatan, pendidikan, akses kepada sumber-sumber, kedudukan sosial dan keadaan persekitaran mempengaruhi cara individu dan komuniti berfikir serta bertindak. Berdasarkan jawapan ChatGPT tersebut, kami dapat menambah baik adalah kita tengok kepada analisis kedua. Perkara utama yang patut diketengahkan adalah latar belakang keluarga daripada seseorang individu itu, merangkumi aspek bilangan isi keluarga, pendapatan ibu bapa, pekerjaan ibu bapa dan aspirasi sesebuah keluarga yang lazimnya dikaitkan dengan komponen taraf sosial dan ekonomi. Johdi 2009. Kita pergi kepada persoalan yang kedua. Analisis pertama. Jurang sosioekonomi dalam masyarakat dapat membawa perbezaan yang ketara berpaksikan dalam daya pemikiran dan tingkah laku individu serta kelompok. Kita tengok jawapan ChatGPT pula. Ya, jurang sosioekonomi dalam masyarakat dapat membawa perbezaan yang ketara dalam daya pemikiran dan tingkah laku. Antara faktor yang mempengaruhi jurang sosioekonomi terhadap masyarakat adalah pendidikan budaya dan nilai dan peluang pekerjaan. Analisis kedua pula kita dapat lihat di sini, kita dapat melihat ada juga segelintir masyarakat membawa persepsi daya pemikiran yang asal walhal pada tahap sosioekonomi mereka pada zahirnya berubah. Hal ini dapat dikatakan agama juga mampu mencorakkan daya pemikiran bersandarkan sosioekonomi sejagat kerana Islam mengajar tentang prinsip tawazun dan wasatiyah. Secara ringkasnya, perkara tersebut melibatkan keseimbangan dan kesederhanaan dalam kehidupan. Kita tengok persoalan yang ketiga pula. Untuk analisis pertama, perubahan ini dapat dilihat di atas beberapa faktor, antaranya perubahan dalam pendapatan, pendidikan, pekerjaan dan status sosial. Hal ini perlu dititik beratkan kerana perubahan sosioekonomi pada tingkah laku seseorang itu tidak sama untuk setiap individu. Kita lihat menurut jawapan ChatGPT pula adalah perubahan dalam tahap sosioekonomi seseorang individu boleh memberi impak besar kepada tingkah laku dan kehidupan mereka. Analisis kedua pula, kami dapat memberitahu adalah perubahan sosioekonomi membawa kepada peralihan daya pemikiran dan tingkah laku dan mengubah persepsi masyarakat dalam mengendalikannya. Kesan dari perubahan sosioekonomi membawa kepada kewujudan ideologi yang luar jangkaan dalam memastikan kestabilan walaupun pada dasarnya masyarakat berhadapan dengan pelbagai halangan.
Di sini kita boleh bagi satu contoh. Disebabkan bencana seperti COVID-19 di mana mereka telah mewujudkan satu aktiviti e-dagang. Hal ini dapat mengubah struktur ekonomi masyarakat pada ketika itu. Okey, seterusnya. Baik, mari kita lihat soalan yang telah ditanyakan kepada ChatGPT mengenai sejarah. Baik. Soalan yang pertama adalah melibatkan adakah sejarah mampu mengubah struktur daya pemikiran dan tingkah laku masyarakat yang lebih baik? Saya memilih persoalan ini adalah kerana daripada isu permasalahan yang mana penguasaan sejarah membawa kepada perubahan dalam mewujudkan negara bangsa. Baik, soalan yang kedua adalah adakah kesan sejarah membawa halangan negatif kepada masyarakat untuk menunjukkan tingkah laku yang baik serta daya pemikiran nasional? Saya memilih soalan ini adalah kerana ia melibatkan perkaitan sejarah yang membawa kepada daya pemikiran dan tingkah laku masyarakat. Hal ini kerana konsep sejarah membawa pelbagai kebarangkalian sama ada positif atau negatif bagi sebuah masyarakat dalam mengaplikasikan sejarah dalam kehidupan. Soalan yang ketiga yang ditanyakan dalam ChatGPT adalah melibatkan apakah yang akan berlaku sekiranya sejarah tidak dijadikan sebahagian dalam pola daya pemikiran dan tingkah laku. Saya memilih soalan ini adalah kerana sebilangan masyarakat juga ada faktor-faktor yang mana bukan sahaja daripada sejarah itu sendiri, mungkin ada faktor-faktor lain. Jadi itu yang menambahkan persoalan kepada kami. Seterusnya, baik, mari kita lihat kepada analisis satu daripada jawapan ChatGPT. Yang pertama, dapat diperkatakan beberapa aspek telah diberikan oleh ChatGPT yang keseluruhannya membawa kepada sumber atau cabang kepada masyarakat untuk berfikir secara rasional. Jadi dapat kita lihat bahawa yang melalui daripada jawapan ini adalah melibatkan daripada kesalahan, penghormatan terhadap nilai dan tradisi, pemahaman tentang perubahan dan inspirasi untuk perubahan positif. Tapi sebenarnya, melihat kepada analisis kedua adalah melibatkan kepada kaedah penyampaian dan pengisian yang ada dalam konteks sejarah tersebut. Ini adalah perkara yang saya tambah baik sendiri kerana dalam aspek sejarah sebenarnya pengisian itu adalah sangat penting dalam konteks sejarah, tetapi dalam kaedah penyampaian sejarah itu sebenarnya adalah lagi penting kerana dalam mengaplikasikan atau memahami apa yang dalam konteks sejarah itu adalah kebergantungan terhadap manusia untuk masyarakat dalam memfikirkan apa yang ada dalam sejarah tersebut. Mari kita lihat kepada soalan yang kedua, jawapan yang kedua adalah kebarangkalian sejarah mampu mewujudkan beberapa kesan positif, akan tetapi dengan berlakunya unsur-unsur yang negatif, semasa berlakunya situasi tersebut menjadikan anggapan masyarakat berubah dan menimbulkan daya pemikiran dan tingkah laku membawa kesan mendalam dalam kehidupan masyarakat. Halangan ini tidak semestinya berlaku. Kita lihat pada jawapan ChatGPT, halangan ini tidak semestinya berlaku secara langsung disebabkan oleh sejarah itu sendiri, tetapi lebih kepada bagaimana penggunaan masyarakat terhadap konteks sejarah. Kita tak tahu bahawa dalam pengisian sejarah ini adalah sangat memberikan kesan kepada masyarakat dalam mereka membuat pemikiran, dalam mereka mewujudkan pemikiran dan tingkah laku. Tetapi sebenarnya adalah melibat kepada halangan itu sendiri adalah masyarakat itu sendiri. Dalam mereka mempunyai ketaksuban yang mana ia dapat membuat kata kepuntuan minda yang mana dalam sebuah masyarakat itu mereka tidak dapat menerima ideologi-ideologi yang baru sehingga kan pada dasarnya mereka telah terperangkap dalam situasi yang sama seperti mana Abu Sulaiman 2022 yang mengatakan tersebut. Baik, kita lihat pada jawapan yang ketiga, menunjukkan bahawa sejarah secara umumnya membawa kepada kepentingan manusia untuk mengharungi kehidupan. Hal ini dapat diperkatakan apabila elemen yang membawa kepada kemaslahatan masyarakat adalah daripada pembelajaran sejarah itu sendiri. Tengok kepada jawapan ChatGPT, pengabaian terhadap sejarah dapat menyebabkan kehilangan nilai yang penting dalam mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk berkembang dan belajar daripada pengalaman lampau. Apa yang boleh saya tambahkan adalah sebenarnya walaupun sejarah ini merupakan panduan kehidupan yang sebetulnya, sejarah adalah merupakan elemen sebagai panduan kehidupan masyarakat, tetapi sebenarnya ada juga faktor-faktor lain yang boleh digunakan oleh sebilangan masyarakat untuk menentukan panduan kehidupan dalam mencorakkan daya pemikiran dan tingkah laku. Saya boleh katakan bahawa mungkin daripada pengalaman sosial sebenarnya ataupun daripada faktor genetik itu sendiri yang ada dalam masyarakat. Jadi ia mempengaruhi kepada daya pemikiran dan tingkah laku yang menjadikan trust terhadap pembentukan masyarakat itu sendiri. Seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Ahmad Aiman Salihin, Binus Azman, nombor matrik 1232254. InsyaAllah saya akan menyambung perbincangan ini dengan tema iaitu biografi masyarakat. Okey, jadi di sini saya telah senaraikan 3 soalan yang penting dalam tema biografi masyarakat ini. Jadi, mari kita lihat soalan yang pertama ialah apakah prinsip yang perlu diterapkan untuk membentuk pemikiran dan tingkah laku masyarakat daripada aspek biografi masyarakat. Jadi, saya bersetuju untuk menanyakan soalan ini kerana kami ingin melihat prinsip-prinsip yang perlu disematkan dalam diri masyarakat untuk membina pemikiran dan tingkah laku individu yang positif dan untuk membawa kemajuan dalam membina negara bangsa. Jadi soalan yang kedua, adakah biografi masyarakat mampu mempengaruhi daya pemikiran dan tingkah laku individu? Okey, jadi di sini kita boleh bersetuju untuk menanyakan soalan ini kerana kami ingin melihat sejauh mana perspektif biografi masyarakat ini mampu memberi tindak balas kepada masyarakat dalam berfikir dan melakukan sesuatu perbuatan. Dan soalan yang terakhir, apakah yang mengubah tingkah laku seseorang dari aspek biografi masyarakat? Kami bersetuju untuk menanyakan soalan ini kerana kami melihat segelintir masyarakat sudah hilang jati diri yang mempunyai nilai agama, bangsa dan adat tersendiri. Jadi sebelum kami meneruskan pada analisis 1, analisis 2, jadi di sini kita boleh melihat masyarakat sebilangan yang besar sudah kehilangan jati diri dalam mengenali biografi masyarakat itu sendiri. Dan biografi masyarakat ini juga sebenarnya merangkumi pelbagai aspek yang besar, sejarah, sosioekonomi dan sebagainya. Okey? Dan biografi masyarakat ini juga mungkin masyarakat segelintirnya tidak mengetahui perkara asasnya. Okey, jadi seterusnya kita akan menyambung pada analisis 1, 2 dan jawapan ChatGPT. Okey, baik. Jadi mari kita lihat analisis pertama. Masyarakat perlu dididik dengan pemahaman tentang sejarah tradisi dan menghargai terhadap kepelbagaian budaya. Okey. Dan menurut jawapan ChatGPT di sini, memahami sejarah dan tradisi sesuatu masyarakat memungkinkan individu untuk menghargai akar budaya dan nilai-nilai yang mendasari perilaku dan keputusan saat itu. Okey. Dan analisis kedua, apa yang kami pertambahbaikkan dalam kajian ini iaitu masyarakat mampu mengambil ibrah daripada kisah nenek moyang kita yang berjuang dalam kehidupan mereka di waktu dahulu yang menyusahkan. Kita sendiri pun boleh melihat bagaimana sejarah kita mendidik masyarakat kita sekarang. Yang mana dulu kita didengar, kita merasai pengalaman nenek moyang kita dijajah dengan kuasa asing. Yang mereka itu berjuang habis-habisnya untuk memartabatkan sejarah mereka pada masa itu. Okey. Dan yang kedua, analisis 1 untuk poin yang kedua. Masyarakat perlu menemukan keseimbangan antara keterbukaan terhadap perubahan dan mempertahankan adat dan nilai yang penting bagi identiti mereka. Dan menurut jawapan yang kami dapat daripada ChatGPT, nilai dan adat yang dianuti oleh masyarakat setempat dapat mempengaruhi tingkah laku mereka seperti nilai kejujuran, kerja keras dan adat resam yang perlu dihormati. Okey, dan analisis kedua juga, masyarakat juga perlu mengambil cakna tentang kepelbagaian adat dan nilai menjadi asas kehidupan sesebuah masyarakat yang menghormati kemuliaan adat yang diwarisi sejak turun-temurun. Okey, seperti yang kita tahu, negara Malaysia ini negara yang penuh dengan adat dan kepelbagaian kaum. Jadi, setiap kaum mempunyai adatnya yang tersendiri dan mempunyai kemuliaan bagi sesebuah kaum itu, adat itu perlu dihormati. Jadi di sini kita perlu mempraktiskan bagaimana nilai dan adat yang kita sejak turun-temurun telah diwarisi hingga kini. Kita perlu menghormati adat tersebut dalam berfikir dan membuat sesuatu tindakan. Okey, yang ketiga, masyarakat perlu melihat kejayaan seseorang dapat mengilham untuk berjuang menghadapi rintangan dan mencapai tujuan dan impian hidup. Dan ChatGPT telah memberi jawapan kepada kami iaitu biografi masyarakat dapat memberikan contoh dan inspirasi bagi individu. Kisah sukses, ketekunan dan perjuangan seseorang dalam masyarakat dapat menjadi model yang memotivasikan seseorang individu. Dan analisis yang kedua, masyarakat juga sedar dengan berita yang menunjukkan wujud insan yang berlatar belakangkan kisah hidup yang serba kekurangan, yang berjaya mencapai kejayaan. Jadi sebabkan itu, sebenarnya masyarakat ini sedar ada di antara kita yang mempunyai kisah yang kehidupan yang miskin. Kehidupan yang miskin, jadi mereka sudah
membina semangat di dalam diri untuk mengubah nasib keluarga, untuk membina keadaan keluarga yang lebih baik. Jadi sebabkan itu, masyarakat perlu belajar daripada berita-berita, daripada sejarah-sejarah masyarakat yang mungkin lebih bersemangat untuk mengubah daya pemikiran dan perilaku dalam kehidupan mereka yang akan mendatang. Di kesimpulannya, sosioekonomi memainkan peranan yang penting dalam mempengaruhi daya pemikiran dan tingkah laku seseorang individu. Ini menjadikan bahawa kepribadian yang ada dalam masyarakat melalui aspek luaran semestinya mempengaruhi cara pemikiran yang membawa kepada keunggulan individu maupun masyarakat. Kita dapat tahu bahawa sosioekonomi sebenarnya berketerampilan dalam mengubah persepsi melalui lingkungan yang ada dalam masyarakat setempat. Walaupun begitu, pengisian yang terpahat dalam masyarakat mengenai sejarah semestinya juga membawa kepada ketamadunan yang matang dalam lingkungan pemikiran dan tingkah laku masyarakat. Sejarah juga merupakan elemen yang penting dalam mencanakan sebuah masyarakat yang berdaya saing sama ada daripada keupayaan diri, intelektual dan tata sosial yang menjadi teras terhadap kelestarian masyarakat. Daripada aspek biografi pula dapat dilihat melalui kefahaman seseorang individu itu terhadap sejarah tradisi, menghargai kepelbagaian dan keunikan budaya. Namun demikian, pemikiran yang sudah menjadi normal terdahulu nak membawa suatu keunikan yang tersendiri malah menunjukkan etika dan peradaban yang membawa kepada kemaslahatan untuk masyarakat untuk memperhatikannya, namun patut juga dipelihara dengan sebaiknya. Mari kita lihat pada cadangan dan saranan. Yang pertama adalah pihak kerajaan perlu membawa kesamarataan daripada pelbagai aspek terutamanya dalam isu konteks sosial dan ekonomi dalam menyingkirkan perspektif pemikiran masyarakat yang negatif. Hal ini boleh dikatakan bahawa pihak kerajaan seharusnya mewujudkan ataupun menghapuskan dasar diskriminasi yang mana layanan terhadap golongan atasan ataupun golongan bawah semestinya daripada aspek sosio ataupun ekonomi ataupun pembangunan daripada sektor pendidikan atau pekerjaan seharusnya memberikan kesamarataan dalam sesebuah masyarakat. Yang kedua pula adalah golongan pendidik maupun cendekiawan dalam kaedah penyampaian yang lebih berkesan serta mempunyai tahap penguasaan sejarah yang lebih jitu. Ini menjadikan bahawa sebenarnya sejarah adalah merupakan panduan hidup yang sangat penting. Jadi sekiranya kalau kaedah penyampaian itu tidak sebetul-betulnya, maka ia akan menggugat terhadap tahap minat dan juga cara masyarakat dalam mengaplikasikan kesan daripada sejarah tersebut dalam kehidupan mereka. Sebagai contoh, di mana dalam pengolahan masyarakat menyelesaikan sesuatu masalah. Mungkin daripada penyelesaian suatu masalah itu adalah daripada pengajaran daripada kesan sejarah itu sendiri. Tetapi sekiranya penyampaian atau pengkaedahan dalam pemberian sejarah itu sendiri kepada masyarakat tidak dengan cara yang betul ataupun berkesan, ia akan melahirkan sebuah masyarakat yang mana persepsi masyarakat itu sendiri membawa kepada keburukan. Poin yang ketiga adalah masyarakat perlu menghayati suatu sosial dan sejarah supaya dapat mengambil pengajaran daripada kesan tersebut untuk diterapkan dalam kehidupan. Ini boleh dikatakan bahawa sebenarnya dalam masyarakat mendalami ataupun menjiwai adat dan budaya, sebenarnya ia memberikan salah satu pemikiran dan tingkah laku yang baik. Kerana pada zaman dahulu, sebenarnya kita telah diterapkan dengan pelbagai nilai-nilai murni ataupun kebarangkalian membawa kepada kemaslahatan masyarakat. Jadi bila mana tahap penguasaan biografi masyarakat itu tidak menguasai sepenuhnya, jadi ia akan mempengaruhi kepada daya dan tingkah laku masyarakat yang membawa kepada pertelingkahan. Sebagaimana kita sebagai masyarakat yang mempunyai pelbagai etnik, mungkin ada yang memahami adat budaya daripada etnik yang lain. Jadi bila mana kalau kita sendiri tidak tahu tentang apa yang ada daripada etnik lain, mungkin akan menjadi perbalahan. Sama ada daripada aspek menghormati ataupun daripada segi tingkah laku yang membawa kepada persepsi yang buruk. Seterusnya. Ini adalah rujukan untuk pembentangan kami hari ini, iaitu daripada rujukan daripada jurnal, buku, portal online dan sebagainya. Jadi itu sahaja daripada kami, kumpulan 9 untuk pembentangan hari ini. Jadi wallahualam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.